tengok majoriti master yang ada sekarang ni, dia memang berhenti kerja and then jadi master. Tapi untuk Master Lina sendiri, dia jadi master baru dia berhenti. So kita nak Master Lina share macam mana dia manage masa dia yang sebagai engineer Petronas yang daripada pukul 8 pagi yang gila-gila tu boleh jadi master. Yang kita orang busy kita lama. Macam nak tahu. Sebenarnya sebelum saya jadi master, saya tak fikir pun saya akan jadi master semasa saya masih bekerja. Sebab apa? Sebab sebelum tu, plan saya actually jadi master lepas dia berhenti kerja. Berhenti kerja masa dia senior CT. Tak silap. CT. Dan kat end tu memang dia dah berhenti kan. Jadi pada saya, mustahil betul. So, mesti kena berhenti dulu betul. Tapi, apabila saya key, masa saya key, saya rasa kenapa saya tak mendorong diri saya untuk mencuba. Kerana saya percaya bahawa apabila Allah telah memberikan ilham kepada kita, itu adalah tempat yang kita akan pergi dengan usahalah, bukan untuk saya saja dapat kan. Jadi saya jelaskan saya punya cita saya. Saya nak jadi apa? Sama ada saya nak teruskan karier sebagai engineer Petronas ataupun nak master dalam syarikat ini. Jadi saya tahu saya tak boleh nak buat dua-dua. Saya memang boleh buat dua-dua. Sampai master memang saya boleh buat. Tapi untuk kembangkan lagi, untuk bantu anak-anak cucu saya jadi master juga, maka di situlah saya buat keputusan untuk pergi kerja. Jadi sebelum saya jadi master tu, saya memang banyak push myself to prove to myself lah saya sebenarnya boleh buat sebelum orang lain buat. Sebab masa tu baru ada dua master kan, master Cherry dengan master KM. Lepas tu belakang saya ada ramai lagi master. So saya rasa saya nak mencipta sejarah menjadi master masa masih bekerja. Dan memang saya pecah rekod lah, alhamdulillah. So jadi kita kena ada sesuatu yang mencabar diri kita. Pertama, yang kedua buat master. Okay, master ni memang semua orang ada 24 jam lah. Tak ada orang lebih 24 jam. Dan apa yang saya pegang, kalau kita ada masa untuk Allah, Allah akan adakan masa untuk kita. Sebab kita tengok Rasulullah, dia siapa? Nabi, pemimpin negara, datuk, ayah, sahabat dan sebagainya kan. Dan sebagainya, banyak dia punya peranan dia. Hingga kan setiap hari selepas solat subuh, baginda sempat menyuap seorang wanita Yahudi yang buta Yahudi setiap hari. Jadi kenapa saya nak beralasan saya tak sempat ni, tak sempat tu, tak sempat? Sedangkan Rasulullah yang sangat sibuk, macam tak logik sibukkan baginda tu. Sehingga kan sebelum baginda bangun tidur tu, sahabat dah datang dah rumah dia nak tanya soalan. Jadi saya tak ada orang datang bagi kita pintu nak tanya soalan. Saya dah ada bonus kat situ. Lepas tu saya tak payah nak pergi ke mana-mana, nak berjumpa dengan dalam itu hari Minggu saja. Saya boleh buat dekat online. Saya dah ada bonus kat situ. Dan Rasulullah setiap malam baginda bersolat tahajud sampai bengkak kaki. Saya solat tak sampai bengkak kaki pun. Sakit kaki tu sebab mungkin tak makan jelas. Jadi macam mana kita nak claim yang kita ni terlalu sibuk, sedangkan Rasulullah sudah menunjukkan contoh yang bini 4 tak tu? Bini 4 lah. Yalah 4. Dan Rasulullah ada isteri yang bukan seorang. Dan setiap isteri dia tu, dia ada giliran masing-masing kan. Dan baginda sempat bermain dengan cucu-cucu dia lagi. Bukan je bermain dengan cucu dia, bermain dengan budak-budak lain. Kan baginda petang-petang dia pergi tengok budak-budak main, join sekali main-main juga. Saya tak ada pun main dengan budak-budak, anak dia ramai tak kenal. So kenapa kita nak claim kita sibuk? Macam mana kita nak claim dia tak ada masa tu? Okay? Rasulullah itu manusia, sama macam kita. Dia memanglah dia adalah Nabi semua, tapi secara zahirnya bagi dia adalah manusia yang diberi masa sama macam kita. Dan ada tujuannya kenapa Nabi diturunkan sebagai manusia, bukan malaikat. Supaya apa? Kita contoh ni baginda lah. Jadi jadikan kita punya cermin kita,
mentor kita yang utama adalah Rasulullah, para sahabat. Dan kalau kita tak baca kisah-kisah wanita-wanita hebat, kalau kata Rasulullah tu lelaki kan, kalau kita baca kisah-kisah wanita-wanita hebat, contoh yang saya paling tersentuh hati, contoh Zainab Al-Ghazali. Siapa kenal Zainab Al-Ghazali? Kenal kan? Kenal. So bagaimana seorang wanita Zainab Al-Ghazali, dia ditahan di dalam penjara, direndam dalam air, dikurung bersama dengan anjing-anjing yang kelaparan. Yang kita tak ada pun macam tu. Kereta aircon lagi, kat rumah aircon lagi. So siapa kita untuk komplain? Itulah yang saya pegang lah. Dan kalau ada benda yang saya tak boleh buat, saya memang mengaku saya tak boleh buat. Contohnya memang saya ada bisnes. Saya boleh jadi saya ada bisnes saya. Tapi bisnes itu partner lah. Jadi masa saya serius macam ni, saya tak boleh buat bisnes pada bisnes sama. Jadi saya terus terang. Partner saya kata, okey, aku memang tak boleh nak concentrate dari bisnes. So maybe dalam 10% saja. So kita jelas, kita jelaskan apa yang kita mahu, apa yang kita nak. Itu akan memudahkan perjalanan kita. Yang jadi masalah kalau kita tak jelas, kita tak tahu apa kita nak jadi master. Bila? Tak tahu dah bila jadi master. Sekarang pun supervisor naik turun. Kalau kita tak jelas, kita tak tahu, kita tak ada plan. So kita kena jelaskan. Macam mana pun tahun ni aku kena juga usaha untuk jadi master. Aku kena cabar dia, aku jadi master pada tahun ni. Jadi bila kita jelas, malaikat tu tahu. Kita senang nak tolong kita. Jadi pun nak ambil, tapi dia pun tak tahu. Nak ambilkan apa, tak ada kehendak kan. So kita kena jelaskan apa yang kita lakukan. Okay, insyaAllah kan. Dan minta tunjuklah dan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dia, satu saat tu boleh jadi miracle. Atau bila dah banyak kali lah kejadian-kejadian miracle ni, magic ni. Saya sangat suka mereka perkataan miracle, magic. Sebab saya alami sendiri dan saya tengok sendiri. Hari closing tak cukup 1,500 USD. Banyak tak? Banyak kan? Tapi closing pay dia pun 500 USD. Tak mustahil. Kerana Allah itu maha memudahkan apa yang sukar. Sebab itu kita kena letakkan bisnes partner kita siapa? Jadi bila kita meletakkan dia bersama-sama dengan kita akan sentiasa rasa kebersamaan dia. Kita percaya dia sentiasa akan tolong kita. Jadi kita tak adalah nak rasa down. Tak boleh lah. Ni dah 5 hari bulan ni baru 10 UP. Tak boleh lah. So walaupun masa ada satu saat pun, sekiranya Allah kata ya, kalau Allah kata jadi, maka jadilah. Dan kita benarkanlah benda-benda yang terbaik itu terjadi. Dan selagi kita dah tak boleh lagi, dah tak ada harapan dah. Betul tak? Jadi kenapa kita nak membenarkan benda yang kita tak nak itu terjadi? Kita berikan harapan kepada dia. Kalau kita bagi harapan pada diri kita, kita ni tak ada harap kan? Kalau time-time keluar, kita nak tidur je. Jadi kita letakkan harapan kita kepada dia. Okay, panjang tak? Satu benda pasal perempuan ni, dia rasa dia boleh buat semua. Dia rasa dia Superman plus Superwoman kali 3. Itu pasal perempuan yang semua suami kena tahu mulai hari ni. So apa cara saya kejutkan dia? Kan? Ni nak apa? So dia pun nak ni, okey, kena fokus. So saya yang tolong buat decision. Kalau nak progress insya-Allah, you have to cut your career or you cut your business. I mean, involvement kena kurang. So dia pun decide nak kurangkan yang business partner itu, fokus on Shani and still working. And then masalah seterusnya macam isteri Cik Siban. Kalau keluar, nak balik rumah cepat-cepat je. Masa tu dia pakai handphone Tri apa benda tak yang RM50 tu. Saya jadi stressful sebab Acik kena rumah je. So terpaksa belikan iPhone.
barulah boleh keluar jalan. And more mobile. Okay. And then soalan tadi, macam mana nak uruskan kerja dengan kat rumah? Kan? Okay. Business yang bagus, dia mesti has the ability to run on autopilot. Okay, maknanya dia boleh run on himself. So apa yang saya buat, okay, first dia pasal blog. And then macam mana nak make sure orang keep on visiting the blog, orang keep on baca blog kita, menerusi SEO. So kita tak payah update Facebook semua kan. So tulis artikel power sekali, it will remain there forever untuk Google. Selagi korang semua tak challenge my blog. Okay, and in fact memang semua conquer pun. And kita orang punya customer mostly dari situ. So satu, getting your involvement lesser and lesser. In fact memang ada time dia tengah meeting kan, handphone berdering-dering, penuh ber-PM-PM. Sampai sekarang pun kalau kat rumah tak pernah stop handphone tu. Sampai saya kena suruh off. Kalau breakfast pagi kena off, okay, fokus makan. Okay, memang masa meeting, customer PM, downline PM, call, and masa tu memang kena buat decision. Either you want to focus on your work or nak start your business during office hour. And then she decided, put aside dulu, fokus on meeting, kerja yang nak buat tu, dah settle everything, baru buat syari. Okay, bila decide macam tu, akan jadi ialah kalau customer tu sabar, memang dia akan tunggu respon kita dan dia akan beli. Ada customer yang tak sabar, saya dah beri knowledge sebab puan lambat respon by 1 minute. Akan ada. Tapi kalau kita percaya yang kita buat tu betul, yakin that is the right thing to do, just do it. Sebabnya kita rasa kita rugi satu customer tu, padahal dengan kita tak ambil satu customer tu, Allah bagi kita lagi 10 customer tempat lain. So you have to focus on yourself. First, ingat automation. The good thing about online business yang kita buat sekarang ni, kita automate as much as possible. Blog ataupun Facebook. Facebook pun you can update anywhere. Kan, buat kat rumah cantik ke, poster ke, in fact buat kat rumah siap-siap, lepas tu schedule kan, boleh post anytime. Sudah buat sekali, it can run entire day. So kita tak payah sibuk office hour relax je. Paling-paling orang call cuma kita rasa tempting jawab je kan. Sabar-sabar. Dan kita orang pun ada lagi yang kita panggil autoresponder. Itu pun dia tolong kita automate. So ada salah satu soalan tadi, macam mana nak make sure customer yang dah beli terus membeli. So macam kami guna software tu, nama dia nama benda tu ialah autoresponder. Brand yang kami pakai ialah Airwave. Memang setiap kalau dia beli trial pack, setiap 7 hari akan ada auto email. Okey ke tak? So lepas 2 minggu, dan lepas dalam 25 hari terus akan dapat email. Ni dah nak habis ni, dia tak apa, better beli sekarang. Kalau beli sekarang maybe ada offer, free gift tu, bla bla bla. Alah, benda yang kalau free gift orang semua memang bagi pun. Kan? Tapi bila dah sampai dekat kita, sebelum dia dah habis baru cari orang lain. So dia ingat kita dulu. So bila dia buat decision nak beli, gaji dah masuk ke apa tu, dia akan goreng balik email nak cepat. Terus contact orang tu. Sebab tu walaupun sekarang kita orang lagi banyak dari korang semua ni. Riak. Sebabnya kita orang memang pakai all those automatic. Sebab tu bila we can go anywhere, the business can run on its own. Okay. So kita tak rasa kena satu tempat tak payah. But you have to make sure fundamental sangat-sangat strong. And to make sure fundamental yang sangat strong, it takes time. Itu kena sabar. Sabar belajar, sabar buat, sabar tweak here and there, so on. Okay, itu okay. And then yang buat decision nak berhenti kerja ni sebenarnya dia tak nak berhenti pun sampai hari ni. Sampai saya yang paksa dia berhenti. Sebab memang saya nampak download makin ramai. Orang PM Facebook makin tak berhenti-berhenti. Itu belum masuk biskol. Sebelum berhenti je sehari paling kurang ada 50 orang PM. Tanya soalan pasal Syariah. Itu ramai. Belum masuk customer. Sebulan lepas jadi master dalam 100 orang. So saya buat projection. Dalam masa setahun dia menilai dalam 1000 orang. Macam mana nak kerja? So it's not fair to the work. And then kalau dia fokus on the work, it might not be fair to you.
Sebab tu saya rasa just buat full time. And maybe itu something yang dia rasa nak buat lagi lah kerja. Tapi so korang-korang semua tolonglah happy-happykan dia, tanya soalan. Tapi tanya lah soalan-soalan sikit. Boring tanya soalan senang kan? Okay, so macam mana nak manage time walaupun kerja? First, focus on automate as much as possible. Okay, dalam business. Online is a must. I mean, mungkin kita semua ada yang offline, yang buat offline, boleh. Tapi be prepared untuk kalau boleh cuti mana-mana pun orang akan kacau kita lah. Kita nak bercuti dekat Kuantan. Kita nak cuti tu bang, nak pergi bijak post je boleh tak? Kena be prepared for that lah. Ataupun customer panggil ke apa-apa lah yang nak kena COD ke ataupun yang kena jumpa orang nak convincekan orang ke. So because now semua orang online kan? So terjawab tak soalan tadi tu, macam mana manage time? Tapi again, satu, bila isteri buat part time sampai jadi master, pada suami yang bakal dapat isteri yang master sambil bekerja ni, nombor satu, tolong bersedia rumah tokang pucah kali 10. Okay? Saya digroom dari kecil. Mak saya pergi kerja, dia cikgu sekolah, half day, masa tu half day. Balik kerja dia akan struggle kemas sebelum ayah saya balik. So lepas tu cantik dia. Jadi dah dibesarkan dalam family macam tu. Bila saya balik rumah, tak pernah kemas. So agak stressful di situ. Tapi to be fair, tak fair juga saya nak salahkan dia sebab setiap hari paling awal kami sampai rumah jam 7. Tapi biasanya jam 9. Okay? Jadi memang tak ada masa nak kemas. So apa yang cara saya nak ringankan beban dia? Saya still stress kat dia, rumah mesti kemas. Tapi macam biasa lah perempuan kan? Tak sempat lah, customer, fine, all fine, okay. But find a way how to make it work. Jelas? Baru terfikir pasal DP weekend lah. And then sekarang pula, every weekend korang panggil kita orang buat coaching. Jadi lagi satu masalah. Kita orang kena cari bibit yang work on weekdays. Nasib baik baru jumpa. Okay, itu something yang kita kena handle. Untuk suami, tolong sabar. Rumah tengah pecah. Yang kedua, tolong sabar juga kalau isteri-isteri korang ni asyik pegang handphone je. Okay? Tapi kalau agak-agak benda-benda penting, contohnya pergi majlis ke kahwin ke, kalau nampak dia pegang handphone tu, throw dia off. Dah tak payah cakap dah, jangan info tak payah. Ataupun ambil je handphone tu. Cuma dia tak kontrol. Betul tak perempuan? Sebab perempuan ni dia suka social. Dia tak bagi dia kalau lambat lelaki yang tu macam susah sekali. Tak? Bagi dia kan? Padahal kita, relax dia dah baca kan? Okay. Tapi sikit ni dia tak ada. SMS je tu. Tapi korang tak? Dia kena cepat. Kau? Kan? Betul tak? Okay, tongkang pecah, handphone, apa lagi? Masak. Saya masih di master dan masih bekerja. Kami sampai rumah jam 9. Memang tak boleh buat apa dah. Dia makan buah. Dia nak masak sendiri juga. Jadi paksa lah. Jadi saya jam online juga. Takut lapar aku 10 kan. Minum tu dia nak cuci makan ni. Kan, betul ni. Buat kenyang. Tapi maknanya kalau suami kena sabar lah kalau cita masak. Memang tak ada masa. Dia orang kena jaga banyak sangat benda. So sebagai suami, please be ready for this. Isteri korang semua yang datang hari ni akan jadi master. Betul tak? Betul. Ya ke? Yes. Betul tak? Betul. So suami, dah ready belum? Orang ni dah ready. Lalu semua tak ready. Macam mana? Okey, cukup dulu lah. Ada soalan seterusnya?